with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasrim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Kalau korang dengar bunyi kring 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 tu sebab ada otoki kat bawah ni. Dia tengah tidur lah, sorry. Okay guys, hari ni kita kembali lagi di segmen Creepy, which is Kama akan ceritakan kat korang salah satu kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama dekat email. And seperti yang korang tengok dekat tajuk bawah ni tentang kisah seram hotel kan, ramai sangat dah request Kama nak dengar kisah seram hotel, tapi Kama tak banyak receive kisah-kisah seram daripada hotel. Kalau korang pernah tengok sebelum ni, Kama pernah post kisah seram hotel. Orang yang cerita ni adalah orang yang sama. Dan kalau korang masih ingat lagi kisah yang ni, nama dia kita bagi Pika, bukan nama sebenar. Dan Pika waktu tu kerja praktikal dekat hotel tersebut. Dan kali ni Pika menghantar lagi kisah seram dekat hotel. Tapi jangan risau, tak ada kesinambungan pun. Tapi hotel dekat mana memang tak boleh sebut sebab itu privacy. Sebab kisah ni bukannya kita dengar daripada mulut guest, mulut pelancong, customer yang duduk dekat hotel tu, tapi kita dengar sendiri dari mulut assistant manager dekat hotel tersebut. Sangat-sangat eksklusif lah cerita ni dekat korang. Ya, okay. So memang privacy hotel tu lah, kita tak boleh nak sebut hotel mana, tapi mungkin korang boleh teka dekat komen bawah. And jangan risau, cerita ni tak ada kesinambungan pun daripada kisah seram hotel yang kat sini. Cuma orang dia orang yang sama lah. Boleh je lepas habis video ni korang nak tengok balik kisah seram hotel yang tu. Okay, so macam biasa sebelum kita mulakan cerita ni, jom kita baca doa dulu guys. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay, so sebelum ni Pika pernah cerita dekat Kama tentang kisah seram yang dia alami dekat hotel dan waktu tu dia tengah praktikal, okay? Dan hari ni cerita yang dikongsikan adalah cerita yang dia dah kerja dah dekat hotel tu. Kama tak sure lah hotel yang sama ataupun tidak sebab Kama pun tak tahu itu hotel apa disebabkan privacy hotel tersebut. Nanti tak ada pula. Nanti kalau bagi tahu, customer tak nak datang pula kan. So ceritanya berlaku waktu 2013. So memang dah lama lah, dan sekarang Pika ni dah tak kerja dekat situ dah lagi. So waktu first kali Pika kerja dekat situ, of course lah tak terus jadi assistant manager kan. Waktu tu Pika mula dengan guest service dulu. So, masa first year, tahun pertama dia kerja dekat situ, everything is fine. Tak ada apa-apa yang berlaku, tak ada benda-benda pelik yang dia dengar, ataupun tak ada cerita-cerita yang seram orang cerita dekat dia, ataupun dia pernah dengar dekat hotel tu. Tapi masuk je tahun kedua, ada beberapa pengalaman yang dia lalui sendiri dan juga dia dengar daripada customer lain. Okay, so tahun yang seterusnya ni dia dah jadi assistant manager dah tau. So sebagai assistant manager dekat hotel tu, Pika ni selalulah dengar komplain, kadang-kadang dengar luahan hati customer dekat situ juga. Dan antara komplain dan luahan hati yang dia pernah dengar termasuklah gangguan-gangguan yang dialami oleh customer-customer dia dalam bilik hotel tu. Hotel tu guys boleh dikira 5 star jugalah, macam agak mewah. Dia tak adalah hotel yang hotel murah kan, sebab hotel tu ada laut tau. And dia besar sangat. Dia ada bahagian yang dekat darat, ada yang bahagian chalet atas air kan. Korang tahu kan chalet yang ada atas air tu, itu dipanggil water chalet. Dan satu lagi hint yang Pika bagi, hotel ni agak famous, tapi tak boleh nak bagi tahu dekat mana lah. So kalau korang boleh teka sepanjang Kama cerita nanti, comment down below. Okay, so waktu first gangguan yang Pika ni pernah kena, waktu ni dia masih lagi kerja sebagai guest service. And waktu tu dia kerja berdua je
Dia dengan assistant manager dia. And nak dijadikan cerita, time tu Pika shift malam. So Pika akan masuk pukul 11 malam sampai dah pukul 7 pagi guys. So bila shift malam kan, mostly shift malam ni dia macam pisang sikit lah. Sebab yelah customer semua tidur kan, kita macam melangut sikit lah, tak tahu nak buat apa. So nak dijadikan cerita, tengah-tengah malam dalam pukul 3, 4 macam tu kan, memang tengah orang tidur kan. So memang tak ada gas langsung lah. So macam memang tak ada lah gas yang nak datang pukul 2, 3 pagi nak check in. Tapi bila kerja malam ni banyak jugalah paperwork yang kena buat. So Pika ni disiapkan kerja-kerja tu sampailah pukul 3 pagi. So time tu kerja dia dah habis. So nak kill the time sampai dia habis shift, Pika pun buka lah handphone, buka movie, tengok movie dekat situ. Dia tengok movie dekat depan kaunter tu. Tengah kusyuk-kusyuk layan drama dekat dalam phone dia tu, tiba-tiba manager dia panggil. Manager panggil dekat belakang office tau. Lepas tu Pika ni pun bangun lah kan, nak pergi kat manager dia. Sembang dengan manager dia, tiba-tiba dia terdengar ada orang panggil dia dekat luar. Tapi suara yang dia dengar tu memang dia kenal lah, macam member yang terdekat dia kan. Dia dengar panggil, Pika, Pika. Lepas tu dia pun kata kat manager dia kejap. Sebab macam dengar suara tu macam emergency. Dia pun keluar. Sekali tengok yang dekat luar tu adalah manager dia. Manager dia yang dia tengah cakap tadi tu. Macam sekejapnya macam mana daripada tadi kat sini tiba-tiba dia dekat luar. Dia pun memang terkejut gila lah kan. Rupanya yang panggil dia tadi tu, yang dia dengar Pika, Pika tu sebenarnya manager dia sendiri. Dan manager dia nak bagi tahu dia yang manager dia nak keluar sekejap sebab nak smoking, nak merokok. Dia macam tercengang tau, macam bila masa dia ni keluar tadi macam cepatnya kan. Sorry, kita tukar lighting sikit sebab sakit mata. So waktu tu dia cubalah keluarkan apa benda segala negative thinking yang dia tengah fikir waktu tu. Sampailah jam menunjukkan pukul 4 pagi. So waktu tu dia rasa macam nak terkencing tau. And then dia pun pergilah toilet. And toilet dengan area lobby yang dia duduk kat kaunter tadi tu tak jauh mana pun. And cerita dia dah pukul 4 pagi. So memang sangat sunyi sepi lah dekat dalam toilet, dekat lobby. Tapi disebabkan Pika ni dah tak tahan sangat, so dia pergi je lah beranikan diri masuk ke dalam toilet tu. Dan sampai ke dalam toilet tu, bila masuk toilet tu kena macam hujung sikit tau. Dia macam kena masuk dalam lagi. Tapi yang paling dekat sekarang adalah toilet OKU, orang kelainan upaya punya toilet. So disebabkan Pika takut nak masuk toilet dalam-dalam tu, yang jauh tu, dia masuk toilet OKU je. Lepas dia keluar daripada toilet tu, tiba-tiba dia ternampak ada satu kain tau. Kain warna putih macam berterbangan. Daripada jauh tau dia nampak kain putih tu ada dekat depan pintu lobi. Dia nampak je kain putih tu macam terbang-terbang macam tu. Dia terus lari masuk dekat office tadi tu. Bila dia masuk office tu ada manager dia tadi tu. Manager dia tu terkejut lah kan. Kau ni dah kenapa? Memang Pika tak tahan sangat. Dia terus cerita semua ni. Daripada first yang dia kata dia sembang dengan bos dia apa semua tu. Lepas tu bos dia punya reaction, benda tu nak main-main je tu. Dah pergi buat kerja. Macam tu je. So Pika tak puas hati lah kan, sebab dia rasa macam dia kena ganggu apa semua. Tapi bos dia macam tu je, suruh dia pergi je. Dalam hati Pika waktu tu macam, aku yang kena. Kau tak kena lagi. Memanglah cakap macam tu. Tapi Pika pun waktu tu lantak lah. As long as benda tu tak tunjukkan muka dia, dia okey lagi. And seminggu tu dia kena shift malam dalam masa seminggu tu. Dan Alhamdulillah dalam masa seminggu dia shift malam tu, sehari tu je yang dia kena kacau kau-kau. So itu kisah pertama yang dia kena ganggu. So kisah yang kedua ni, Pika masih lagi jadi guest assistant dekat situ. So kisah yang kedua ni adalah daripada dia punya guest, dia punya apa panggil, customer dekat hotel tu lah. Ada terima satu aduan yang sangat pelik. So dekat hotel tu, setiap bilik hotel tu sebenarnya ada private pool tau korang. Ada, setiap bilik tu memang ada kolam dalam tu. Lepas tu tiba-tiba waktu tu pukul 12.30 hari, orang check out kan, check out daripada hotel. So ada seorang guest ni, dia datang. Tiba-tiba dia tanya, "Adik, Acik nak bagi tahulah." Dan Acik tu cakap, "Semalam kan, bilik Acik dekat 2001 tu, dekat pool tu, dekat kolam tu, Acik dengar air berkocak-kocak tau. Macam ada orang tengah mandi. Time tu pukul 3 pagi. Acik nak tanyalah, orang lain boleh masuk ke bilik Acik ni?"
Lepas tu Pika pun jelaskan lah kan, bilik Acik dekat hujung sekali. So memang kolam dekat dalam bilik Acik tu memang menghadap laut. And memang tak mungkin orang boleh panjat tingkap tu sebab bawah tu laut. Lepas tu Acik tu macam mengangguk kan, ya tak ya juga. So betul lah benda tu lah nak main malam tadi. Sebab anak beranak Acik semua dah tidur dah. Malam tu pukul 3 pagi terdengar bunyi meriah sangat dekat kolam tu, orang tengah mandi-mandi. Lepas tu Pika ni macam tak tahu nak react apa. Bayangkan kalau korang kerja kat situ kan, korang berada dekat tempat Pika tu kan. So Pika hanya mampu tersenyum dan minta maaf je. And then makcik tu kata, tak apalah, Acik okey je. Lepas tu makcik tu pun check out. So itu first time Pika dengar aduan daripada customer dekat situ sendiri. So Pika macam dah start pelik lah. Daripada first year aku pernah kerja dekat sini, kenapa aku tak pernah dengar tiba-tiba macam-macam pula benda-benda ni, gangguan-gangguan ni kan. So kisah yang ketiga pula. Kisah yang ketiga ni pula berlaku dekat security. Orang kata apa, park guard dekat hotel tu. Security tu cerita kat dia waktu Pika tengah shift malam. So cerita dia, time tu security ni dia tengah buat rondaan. Biasalah kan, security memang akan buat rondaan setiap malam. So jalan-jalan tengah ronda, tiba-tiba ada nampak budak ni tengah berlari tau. Pukul 2 pagi macam lari-lari dekat depan chalet tu. So security ni pun dia kejar lah kan, dia nak pergilah ke arah budak tu. Budak tengah lari tu, Kotlah tak tahu parents dia kat mana, tiba-tiba esok announcement budak hilang kan. So security tu pun follow lah budak tu. Adik nak panggil kan, tapi dia lari tau. Dan dia lari sambil ketawa. Biasalah kan, budak-budak suka main-main lari ketawa. Security tu pun katalah, Dek, kenapa main malam-malam ni? Nanti mak ayah cari. Sambil dia mendekatkan diri dia dekat budak tu. Tiba-tiba budak tu gelak, dia pusing belakang, dia masuk dalam dinding. Maksudnya waktu tu macam security tu nampak dia tembus lah dekat dinding tu. Dan lesap. Korang bayangkan dekat depan mata dia kot, budak tu boleh masuk dalam dinding. Lepas daripada tu security tu terus demam seminggu, tak datang kerja seminggu. So budak mana lah yang dia nampak tu kan. Kisah yang keempat. Time ni Pika dah jadi assistant manager dekat sini tau. So cerita dia waktu tu tiba-tiba ada seorang guest ni datang dekat bahagian reception dekat kaunter tu kan. Dia bagi tahu dekat salah seorang staff dekat kaunter tu. Dia cakap, Dek, saya nak tukar bilik. So waktu ni again Pika sekali lagi in charge untuk shift malam. So waktu tu dah pukul 4 pagi guys. And waktu ni dia kena bawa bagi. Kamu tak tahu macam nak pronounce bagi ke bugi ke bagi ke, tapi dia masih satu kereta yang besar ni kalau kau selalu nampak kat hotel tu kan. So dia kena bawa lah benda tu sambil round dekat kawasan sekitar tu. Tengah dia bawa pukul 4 pagi tu, tiba-tiba dia ternampak ada sesuatu macam orang dekat susuk koridor tau. Dia dekat lagi, tiba-tiba nampak orang tu dah macam lain macam. Sebab rupa dia pakai baju putih dan berambut panjang. Kalau korang dah nampak sosok yang macam tu, apakah reaksi korang? Memang seram weh. Memang tak ada benda lain yang kita boleh fikir selainkan Ponti. Memang seram. Dia terus bawa bagi dia tu pergi kat tempat lain. And dalam fikiran dia macam-macam fikir, kot lah benda tu akan tumpang ke kat dalam kereta dia tu kan. Lepas dia terfikir benda tu akan tumpang, dia terus berhentikan bagi dia dekat situ juga dan terus lari. Dia keluar je daripada kereta besar tu, dia ambil lampu suluh, dia suluh dekat tempat dia nampak tadi tu. And benda tu hilang, dah tak ada. Dia terus pucut pergi ke lobi. Memang seram kalau orang-orang yang shift malam ni kan. So itulah guys, pengalaman yang dilalui oleh Pika sebagai pekerja dekat hotel tu. Sebenarnya macam-macam lagi yang berlaku dekat hotel tu, termasuklah ada guest yang kena rasuk, ada kes yang jadi dekat kitchen, dekat dapur hotel. Tapi semua tu Pika kata privacy hotel tu, so tak bolehlah nak tengok. Tapi kalau korang nak Pika ceritakan lagi apa yang berlaku sebenarnya dekat hotel tu, korang komen dekat bawah. Mana tahu Pika tengok kan, and then dia tergerak hati nak bagi tahu ke, comment down below. What do you guys think? Ini hotel yang grand tau. Bila kamu dengar cerita-cerita dia tu macam
Oh, besar juga hotel ni. Macam hotel ni mewah lah juga. Siap ada bagi tu kan. Lepas tu ada water chalet, ada private pool pula kat dalam setiap bilik tu. Pun ada kisah seram yang berlaku. Kisah seram yang ekstrim pula tu. So mungkin kalau korang ada juga pernah experience kisah seram yang berlaku dekat salah satu hotel yang korang pernah check in, pernah bercuti dengan family, korang boleh cerita dekat Kamar melalui email kamarinahasin29@gmail.com. So itu sajalah video untuk hari ni. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!